Tajuk dia, mengapakah sesuatu ilmu itu jadi tercela? Ni Imam Ghazali nak cerita kat kita, bila sebut ilmu benda baik, ilmu je benda baik, tapi kenapa ilmu boleh jadi orang pandang tak baik? Ada sebab-sebab. Kata Imam Ghazali, mudah-mudahan anda mengatakan bahawa ilmu ialah mengetahui sesuatu menurut yang sebenarnya. Jadi definisi ilmu ni secara ringkasnya, kalau sebelum tu kita tak tahu benda tu, lepas tu kita tahu, itu dikira ilmu. Contohlah, tuan-tuan tak tahu rekod dunia pumping. Pumping. Saya pun cerita, dalam 7-8 tahun sudah, yang pegang rekod dunia pumping ni, dia pumping 2000 kali sekaligus, 2000 kali. Kita biasa tengok orang puluh-puluh kali, hebat-hebat pun ratus-ratus kali. 2000 kali dia boleh pumping, steady-nya. Dan dia buat rekod pumping berapa jam lah. Ada rekod ni. Katalah tuan-tuan tak tahu itu rekod dunia tu tadi, saya cerita. Bila tuan-tuan tahu dah ni, ilmu. Tu ringkasnya. Ilmu ni apa benda yang sebelum tu kita tak tahu, sekarang kita tahu. Itu ilmu secara ringkas. Dan ilmu itu adalah salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Salah satu sifat Allah ni ilmu lah, maha mengetahui. Dia tahu segala semua tahu. Yang dah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semua tahu. Ini fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau fahaman Aristotle, fahaman Ibn Sina, Allah tahu tapi dia bukan maha tahu. Ada benda kecil-kecil Allah tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali dia tolak fahaman Aristotle dengan fahaman Ibn Sina. Kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, Allah tahu semua, tak ada benda yang dia tak tahu. Ilmu tu salah satu sifat Allah. Maka bagaimanakah sesuatu itu menjadi ilmu? Dan bagaimanakah ia menjadi ilmu yang tercela? Bila sebut ilmu ni kira barang baik lah. Tapi kenapa ada ilmu-ilmu yang dipandang tak baik? Ada 3 sebab. Sebab yang pertama, ilmu itu kita pandang dia sebagai tercela kerana dia ni jenis bawa melarat, bawa mudarat, bawa keburukan. Bila sebut ilmu tu confirm bawa keburukan. Contohnya ilmu sihir. Ilmu sihir dah tentu bawa keburukan. Sama ada kepada kita yang mengamal dan kepada orang lain yang kita nak tuju. Sebab tu ilmu tu dikatakan tercela. Sebab yang kedua pula, kenapa sesuatu ilmu itu dipandang tercela? Kerana biasanya ilmu ni bawa keburukan. Yang pertama tadi, confirm ilmu tu bawa keburukan, sebab tu dia dicela. Yang kedua, biasanya dia bawa keburukan. Yang pertama confirm, yang kedua ni tak confirm, tapi biasanya bawa keburukan kalau belajar ilmu ni. Sebab tu dia dikira tercela. Dan sebab yang ketiga, sesuatu ilmu itu menjadi tercela kerana dia tak bawa melarat, tak bawa buruk, tapi dia tu tak berfaedah. Contohnya, kita ajak kepada budak-budak umur 7-8 tahun cara-cara nak pergi ke England, nak pergi ke Liverpool, sebab mak saudara dia duduk di Liverpool. Ni adik nak tahu tak cara nak pergi ke Liverpool ni? Kena beli tiket, cara nak beli tiket begini, nak tempah tiket kapal terbang begini, nak masuk kapal terbang begini, nak turun di bandaraya mana, sampai sana cara nak naik kereta api bawah tanah macam mana, tingkat ke berapa bawah tanah, tingkat kedua, tingkat tiga. Kita pergi cerita kat budak 7-8 tahun, sedangkan dia pun entah bila-bila dia nak pergi ke Liverpool tu, entah pergi ke entah tidak. Kita tekan semua-semua, adik mesti hafal cara ni, cara nak pergi ke Liverpool, rumah makcik ni, daripada Malaysia, cara nak pergi seorang. Kawan baru 7-8 tahun, entah bila dia nak pergi pun tak tahu. Jadi ilmu ni tak bawa melarat, tapi dia tu sia-sia kita cerita kat dia. Jadi ada 3 sebab. Ilmu ni barang yang baik, tapi kenapa dia boleh jadi tercela? Yang pertama, sebab dia confirm bawa keburukan. Yang kedua, biasanya dia bawa keburukan. Contoh dia ilmu nujum. Yang ketiga, ilmu ni tak bawa keburukan, tapi sia-sia belajar. Itu 3 sebab ilmu dikira sebagai tercela. Kita tengok sebab yang pertama, huraian dia.
adalah ilmu itu apabila membawa kepada sesuatu kemelaratan, baik bagi yang mempunyai ilmu itu sendiri atau bagi orang lain, seumpama tercelanya ilmu sihir dan mentera-mentera, dan ilmu itu menjadi sebab yang membawa kepada perceraian di antara suami isteri. Sebab yang pertama tadi kita tahu dah, ilmu tu confirm bawa tak elok, iaitu ilmu sihir. Rasulullah SAW pernah disihir orang dan sampai sakit karenanya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka malaikat Jibril datang menyampaikan berita itu kepada Nabi dan mengambil benda sihir itu dari bawah batu pada dasar sumur. Nabi Muhammad pun pernah kena sihir. Ada orang dia pertikai, kata Nabi Muhammad tak boleh kena sihir sebab dia maksum. Padahal sifat maksum tu tak kena mengena dengan sihir ni tadi. Nabi Muhammad dia perang biasa, patah gigi biasa, topi besi tercucuk di muka dia, datang sahabat tarik dengan gigi, luka Nabi Muhammad biasa. Kena sihir pun pernah. Dia tak mengurangkan darjat Nabi Muhammad tu. Sihir itu adalah semacam keadaan yang diambil dari pengetahuan dengan khasiat benda-benda. Ini Imam Ghazali dia cerita sikit atas-atas tentang sihir. Apa benda sihir ni? Salah satu sihir ni dia ambil daripada khasiat benda-benda. Contoh dia kalau buat santau, dia ambil benda-benda yang khasiat benda tu sesuai untuk racun. Miang buluh, sebab dia gatal. Dia ambil benda tu, khasiat dia gatal. Kaca lampu, sebab dia boleh ditumbuk sehalus-halusnya. Saya masa kecil-kecil dulu buat benang kaca, main layang-layang. Zaman sekarang orang tak buat lah. Saya tolong-tolong buat lah, main layang-layang tak apa pandai. Siap bakar dengan gam kayu, bubuh telur, kaca tu. Maksud dia kecil-kecil dulu duduk makan kaca santau banyak orang. Tapi tak perasan. Lepas tu kita pun ikat antara tiang ke tiang benang tadi ni, sampai habis satu gulung. Kita pun pegang dekat dia tu, bagi melekat kaca pada tu. Tujuan dia supaya layang-layang kita naik boleh lawan dengan orang. Tali siapa putih, buah kaca di situ. Kaca tu yang buat santau tu. Kecil-kecil tak tahu. Bahkan di Belanda, dalam satu persidangan dalam sekitar tahun 1900 dulu, awal-awal 1900, nama undang-undang tu Saint Petersburg. Tak dibenarkan buat bom daripada kaca yang lut sinar. Dia ada undang-undang dia rupanya. Tak boleh buat bahan letupan daripada yang lut sinar, yang tak boleh dikesan oleh X-ray. Sebab bahaya. Ada undang-undang tu rupanya. Kaca yang jernih tak boleh. Ulat gonggok, katak, lendir daripada katak, semua ni nak buat racun santau. Tu khasiat tadi. Imam Ghazali kata sihir ni dia ambil daripada ilmu tentang khasiat benda-benda. Daripada duri-duri pokok tertentu, daripada bisa besi, daripada racun pokok ipuh, dia kering tumbuk buat serbuk macam-macam. Benda-benda ni dah tentu mudarat untuk pengamal dia dan mudarat juga untuk orang yang dia tuju. Sebab tu ilmu tadi dikira tercela. Padahal bila sebut ilmu, benda bagus. Tak tahu jadi tahu, bagus. Walaupun ilmu santau, tak tahu jadi tahu, bagus. Tapi ilmu santau tu dikira tercela sebab dia bawa mudarat kepada orang yang mengamal dan orang yang dia tuju. Untuk orang tu sendiri dan orang lain, bawa mudarat. Untuk orang lain dah tentu mudarat lah. Ilmu santau ni untuk dia sendiri pula, biasanya tukang buat santau dia pun terkena santau juga. Sebab apa? Dia duk main dengan santau tu tadi. Dia main, duk tersebar dalam rumah dia, anak-anak dia pun kena, isteri dia pun kena, orang yang rapat dengan dia kena juga debu-debu tu sikit-sikit. Dan kata sebahagian orang, pengamal santau ni biasanya susah dapat anak. Sebab santau tu makan dia sendiri dah, susah dapat anak. Dan terlibat dengan jin. Disertai dengan hitungan tentang terbit bintang-bintang. Nak buat sihir ni tadi, khasiat bahan pun diambil. Kemudian dia tengok pula masa. Bila nak buat ni, masa ayat pasang ke masa ayat surut yang berkesan. Santau ni sihir tu tadi. Pagi ke tengah hari ke, masa darah manusia tengah bergolak. Petang ke malam ke yang sesuai. Yang buat-buat tu kena teruk terus. Nak buat time bulan terang ke, masa darah tengah bergolak juga, ataupun awal bulan ke.
Jadi kata Imam Ghazali, sihir ni tadi daripada khasiat benda-benda, dan dia tengok masa yang sesuai. Dari benda-benda itu dia perbuat suatu boneka menurut bentuk orang yang disihirkan. Tanah liat dah, patung lah. Dan diintip suatu waktu tertentu dari terbit bintang-bintang, dan disertai pembacaan kalimat-kalimat yang berasal dari kufur dan keji. Dia tengok pula perjalanan bintang-bintang waktu mana sesuai. Kita pun tak tahu apa sebab musabab dia. Dan dengan kalimat-kalimat itu sampai kepada meminta tolong kepada setan-setan. Inilah sihir.